السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ini, dan mohon maaf kerana keterlewatan saya pada malam ini. Jadi kita sambung pada surat apa? Dua 221 ya. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang, okey, nombor 4 iaitu tha. Tha ada 5 sifat, iaitu hamas, rakhawah, istifal, infitah dan juga ismat. Jadi pada huruf tha ada 5 sifat. Baik. Jadi kata Syekh Ali Al-Baisusi, litha'i istifalu ma' fathin kadza hamsun wa rakhwun thumma ismatun khudha. Itu bagi tha itu istifal, infitah, hamas, rakhawah dan ismat, maka ambillah kamu akannya. Jadi huruf tha ada 5 sifat. Jadi tidak kurang daripada 5 sifat. Paling kurang sifat adalah 5, paling banyak adalah 7. Baik. Jadi bila kata hamas itu ialah apabila menyebut hurufnya. Saya minta izin buka emas saya, boleh ke? Sebab nanti bila saya sebut tuan-tuan tak nampak, tak nampak kan? Baik. Jadi huruf tha itu bila kita menyebut pertamanya dia ada sifat hamas, sifat hamas. Jadi hamas itu adalah apa? Desir ataupun angin keluar. Hamas itu ialah angin keluar. Jadi bila kita sebut huruf tha, di manakah makhraj huruf tha itu? Makhraj huruf tha itu hujung lidah. Hujung lidah di bawah gigi kacip sebelah atas. Gigi kacip atas ni kan? Gigi kacip atas. Jadi hujung lidah itu bertemu dengan ataupun duduk di bawah gigi kacip atas tu, gigi tengah. Jadi bila kita sebut kan, hujung lidah keluar sedikit daripada gigi kacip sebelah atas itu. Lepas tu dia ada hamas, tu angin. Dia tolak angin keluar. Maka dia bunyi tu hamas tu. Kemudian yang keduanya iaitu rakhawah. Rakhawah ini suara mudah terlepas ataupun terlepas sepenuhnya. Suara sa masa sebut tu, masa itu hamas. Tapi bila sebut sa tu suara, bila sebut tu maka suara tu terlepas bunyi huruf tha tersebut. Tha dia bukan syiddah. Kalau syiddah, rakhawah lawan dia syiddah. Syiddah itu dia tertahan suaranya. Contoh ba dia tertahan, tapi sa dia tidak tertahan. Jadi suara terlepas sepenuhnya, iaitu rakhawah. Kemudian istifal. Istifal iaitu pangkal lidah tidak terangkat masa kita sebut huruf sa
Sa. Jadi pangkal lidah duduk di bawah, tidak terangkat. Sa, sa, sa. Nampak tak? Dan kemudian sifat yang berikutnya adalah infitah. Infitah. Sifat yang berikutnya adalah infitah, iaitu pada ketika kita menyebut huruf sa, maka mulut kita terbuka. Sa, sa, sa. Itu maksud dia. Infitah. Baik. Kemudian sifat yang berikutnya adalah itbaq. Kejap. Cuma di sini dia tulis sukar dilafazkan. Adapun di dalam kitab ini ismat iaitu tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Maksudnya bila kita nak sebut sa, dia tidak terus terlepas keluar suara menyebut huruf sa, dia ada sekatan ataupun dia tertegah seketika. Jadi itu maksud ismat. Jadi bila kita sebut huruf sa, ada setengah orang menyebut sa. Jadi sa tu lidah dia tidak melebihi paras gigi atas. Gigi kacik sebelah atas, lidah, hujung lidah tu dia tidak keluar sedikit. Maknanya dia berada di antara gigi kacik sebelah atas dan ke dalam. Sa. Sebab tu dia bunyi sa. Kan? Contoh ayat summa, kan? Sama, dan sebagainya, kan? Okey, baik. Kita boleh buka surah Al-Jum'ah. Boleh ke? Surah Al-Jum'ah ayat 5. Jumpa dah? Nak kena cari muka surat tu. Kejap. Berapa? 553. Juzuk yang ke-28. Okey. 553. Betul. Cari ayat yang ke-5. Cari ayat yang ke-5. Ada jumpa? Okey. Kita tengok ayat dia, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها kat sini ada berapa? Dua, kan? Mathalu pada kalimah mathalu, yang kedua pada kalimah thumma. Dengar, masa, ujung lidah
di bawah gigi kacip sebelah atas. Makna ujung lidah itu lebih sedikit keluar. Itu lebih sedikit keluar daripada gigi kacip sebelah atas. Mathalu itu. Okey, boleh kita ulang sekali lagi. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha. Jadi bunyinya lembut huruf lasawiyah. Jadi lembut. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bezakan huruf sa dengan huruf sin. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Sin dia ada sifat apa? Dia ada sifat hamas dan safir kan? Dia ada dua sifat tu. Hamas satu lagi safir, kuat. Jadi as. Kemudian pula sin ni dia sukun, dia bukan baris kan? Dia sukun. Tanda dia sukun. Bila sukun maka sifat dia jadi kuat. Hamas dia tu jadi kuat. Jadi sebut thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Sekali lagi. Jadi sin tu lebih kuat daripada sa. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sekali lagi. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Huruf dha sama juga dengan huruf tha, sama makhraj dia. Dha sama dengan tha. Jadi bila kita sebut dha, ujung lidah bawah gigi kacip sebelah atas juga. Kemudian dia kalau pada tha sifat dia apa? Infitah kan? Infitah. Kalau pada dha dia ismat. Ismat pula dah. Itbaq, minta maaf. Sekali. Itbaq. Iaitu dia macam membulat sedikit kan? Jadi dha kan, pangkal lidah dia terangkat. Jadi dha. Jadi wallahu la yahdil qaumal zalimin.
Okey, jangan sebut za, jangan sebut za. Bila sebut za, dia jadi seumpama zai. Za tu kalau kita sebut za kan. Jadi zai ialah begitu. Maksudnya lidah, ujung lidah tidak sampai ke gigi kacip sebelah atas. Ya, maka dia jadi seumpama zai. Kalau zai lain, zuyyina jadi ujung lidah kita tak sampai ke gigi kacip sebab zai di bawah saja. Jadi huruf za dia kena naik ke atas sampai ke gigi kacip. Jadi dia bunyi za. Baik, gitu. Baik, kemudian contoh yang berikutnya surah Yasin. Surah Yasin, kita tengok surah Yasin. Yasin ni semua senang cari kot. Okey, 443. 443 ayat yang ke-42. Ayat 42. Okey. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minta maaf. Kita tengok ayat 14 dulu. 14 ya. Ayat sebelum dia 14 muka surat 441. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا nampak nah? Sini dia ada tha, dia ada zal, dia ada zai, kan? Dia ada tiga tu yang dekat-dekat bunyinya, kan? Kalau tak perasan dia kata dekatlah bunyinya, lebih kurang. Kita ulang sekali lagi. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا tu ada tha di situ mithluna. Baik. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.
nampak itu bagi contoh pada ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-42 pula dalam surah Yasin, iaitu muka surat 443. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Tu tanda sukun mithlihi ya. Okay. Kemudian contoh yang berikutnya dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah juzuk yang ke-27 ke surat 537. Ayat 81. Okey, nampak? Ayat 81 muka atas muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afabihadzal hadithi antum mudhinun. Baik. Jadi ada sa yang tanda sukun, ada sa yang berbaris atas, ada sa yang berbaris di bawah, ada sa yang berbaris di hadapan. Jadi itulah di antaranya sebutan bagi huruf sa. Baik. Jadi pada sa itu ada lima sifat. Itu hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Baik. Kemudian yang berikutnya, huruf yang berikutnya adalah huruf jim. Baik, huruf jim. Baik, bagi huruf jim ada 6 sifat. Jadi maknanya bagi huruf yang ada 5 sifat, dia tidak ada sifat tunggal. Maksudnya begitulah. Kan? Sebab apa? Sifat berlawanan mesti ada pada setiap huruf. Adapun sifat tunggal tidak mesti ada pada setiap huruf. Salah satu sifat tunggal sahaja yang ada pada huruf-huruf tertentu, satu atau dua lah, berdasarkan huruf-huruf yang mempunyai sifat tunggal. Adapun huruf yang ada 5 sifat sahaja, maka dia hanya mempunyai sifat-sifat berlawanan sahaja. Macam contoh tadi huruf sa tadi, dia ada apa? Hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Jadi 5 ni adalah sifat berlawanan, bukan sifat tunggal. Baik. Jadi bila huruf yang ada 6 sifat seperti huruf huruf jim ini, dia ada 6 sifat, maka dia ditambah satu sifat berlawanan. Baik. Jadi 6 sifat padanya, iaitu pertamanya jahar, yang keduanya syiddah,
yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, dan yang keenam qalqalah. Jadi dia ada satu sifat tunggal, iaitu sifat qalqalah. Baik, kata Syekh Ali Al-Baisusi, lil jimi jahrun syiddatun wa qalqalah, samtun fitahun wastifalun fasghilah. Jadi bagi jim itu jahar, syiddah, qalqalah, ismat, infitah dan istifal, maka dengarlah olehmu. Maka jim itu jahar. Jahar maknanya suara sepenuhnya angin tertahan. Tadi hamas angin sepenuhnya suara tertahan. Ni suara keluar sepenuhnya. Kemudian syiddah. Syiddah tertahan. Masa nak sebut huruf jim itu suara tertahan sepenuhnya. Dah boleh sebut barulah dia keluar. Kan ada kan tertahan tu. Idza jaa jia jua kan. Jadi suara tu ada tertahan, maksudnya bersifat dengan syiddah. Bersifat dengan syiddah. Dan kemudian yang ketiga iaitu istifal. Bila mana kita menyebut huruf jim, pangkal lidah tidak terangkat. Pangkal lidah tidak terangkat. Jaa, jia, jua. Jadi tidak terangkat. Baik, kemudian infitah, bila kita menyebut huruf jim, rongga mulut kita terbuka, tidak tutup. Dan kemudian ismat, iaitu suara sukar dilafazkan, ataupun tertahan suara ketika nak melafazkan huruf jim. Begitu jugalah dengan tha tadi. Jadi kenapa jadi begitu? Kerana antaranya huruf jim ini makhraj dia di tengah daun lidah, kan? Dia rapat. Bila kita nak sebut tu, tengah daun lidah kita tu rapat ke langit-langit. Kan? Jadi suara nak keluar tu tertahan ataupun sukar menyebutnya. Dan yang terakhir iaitu sifat yang keenam, qalqalah. Jadi qalqalah itu adalah lantunan ataupun suara dilantunkan. Itu bunyi qalqalah, lantunan suara. Baik, kita tengok dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, juzuk yang ke-21. Baik. Maka suratnya, ini ayat ke-16. Maka suratnya 416. Surat 416 ayat yang ke-16. Okey, nampak? Ini ma'ruf lah, masyhur, kita dah baca pada hari Jumaat pagi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا ومما
مما رزقناهم ينفقون. Baik. Itu contoh yang pertama. Jadi tataja baris atas pada kalimah tataja. Tatajafa. Junubuhum baris depan. Ju. Anil madaji'i baris bawah. Jadi ju ji. Tiga. Kita nak sebut huruf dia kan. Yang pertama dia bersifat jahar. Kemudian dia syiddah, dia tertahan ataupun tersekat. Kemudian istifal, lidah kita, pangkal lidah kita tidak terangkat. Kemudian infitah, iaitu mulut kita terbuka. Kemudian ismat, tersekat suara ketika melafaznya. Dan qalqalah ini tidak berlaku. Qalqalah tidak berlaku kerana huruf jim pada ayat ini adalah berbaris. Adapun qalqalah berlaku pada ketika huruf jim itu bertanda sukun. Itu. Bertanda sukun. Adapun dalam sifat perlu dinyatakan. Dalam sifat perlu dinyatakan sifat bagi huruf jim ada 6 termasuk qalqalah. Kena nyatakan begitu. Akan tetapi dia akan berlaku sekiranya huruf jim itu bertanda sukun. Bertanda sukun maka berlakulah qalqalah. Kalau berbaris seperti ju dan ji maka tidak ada qalqalah. Baik. Itu yang pertama. Kemudian surah As-Saffat. Surah As-Saffat 400 panjang ni ayat dia. 134. Okey, 451. Surah As-Saffat 451. Ayat ambil daripada ayat 131. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Tapi bacaannya sebetulnya tidak boleh qata' kat situ, tidak boleh putus di situ. Tapi saya nak bunyikan qalqalahnya di situ kerana jim itu bertanda sukun. Baik. Baca seperti biasa. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna Lutan laminal mursalin. إذ
نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. Baik. Jadi di sini ada jim sukun bertanda sukun dan ada juga jim yang berbaris fathah dan juga ada jim yang berbaris dhammah. Jadi yang bertanda sukun najzil. Itu adalah sughra, qalqalah sughra. Kemudian idnajjaina. Kerana di situ ada sabdu pada jim tersebut. Jadi jim bila ada sabdu asalnya dua huruf jim. Yang pertama jim itu sukun, yang kedua berbaris, maka najja begitu. Dan yang ketiga iaitu jim berbaris dhammah, ajuza, illa ajuzan, begitu. Jadi itulah antaranya yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ni, iaitu huruf tha dan huruf jim, yang mana huruf tha mempunyai 5 sifat dan huruf jim mempunyai 6 sifat, iaitu sifat qalqalah merupakan sifat tunggal bagi huruf jim. InsyaAllah kita sambung pula di masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.